Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma futihat Khaybar uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syah fiha sammun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijma'u li man kana hahuna min al-yahud fajumi'u lahu. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان. فقالوا صدقت وبررت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Kata Abu Hurairah, apabila Khaybar dibuka. Khaybar, tuan-tuan, adalah perkampungan Yahudi di Madinah. Semua suku Yahudi duduk situ. Hari ni kalau tuan-tuan ada rezeki, boleh pergi buat umrah. Kalau travel agent yang tuan-tuan pergi itu ada include masuk dalam itinerary lawatan itu, melawat ke Khaybar. Tuan-tuan boleh tengok. Sampai hari ini ada. Khaybar adalah perkampungan Yahudi zaman Nabi SAW. 3 suku besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah dan Bani Qainuqa. Situ tempat dia. Kata Abu Hurairah, lamma futihat Khaybar, apabila Khaybar ini dibuka oleh Islam. Islam dia tak panggil tawan, tapi dia panggil buka. Bila Islam pergi kontrol negeri itu, bermakna Islam membuka hati mereka. Membuka hati orang yang belum Islam, yang duduk di negeri itu, supaya terima Islam. Maka hari Nabi masuk ke Mekah, daripada Nabi duduk di Mekah, hijrah Madinah, Nabi buat comeback, balik ke Mekah. Hari itu dipanggil Yaumul Fathi, hari pembukaan kota Mekah. Maksudnya, dengan baliknya Nabi daripada Madinah ke Mekah itu, ramai orang yang sebelum itu tidak Islam jadi Islam. Hati mereka terbuka untuk Islam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lamma futihat Khaybar, apabila Khaybar yang menjadi perkampungan Yahudi ini dibuka, uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syah. Orang Yahudi sudah sembelih kambing seekor, panggang elok-elok, pi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiha sammun, kata Abu Hurairah, di dalam kambing panggang itu dibubuh racun. Ini kata Yahudi, tuan-tuan. Tu saya buat baik macam mana dekat mereka, tu saya dengar janji mereka macam mana pun, kita teralip, kita lepas sikit, dia buat kita. Apabila Nabi SAW buka Khaybar, dia panggang kambing seekor, lumuk racun di kambing tu, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, bila kambing tu mai dipersembahkan kepada Nabi SAW, Nabi tengok, Jibril dah beritahu ke Nabi. Jibril kata, Muhammad, baik-baik, kambing ini ada racun. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ijma'u li man kana hahuna minal yahud. Nabi kata dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, pergi panggil semua Yahudi ada di sini, mai berhimpun depan aku nak jumpa mereka. Fajumi'ulah, maka dihimpun mereka ni, pakat mai duduk di depan Nabi SAW. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum sadiqiyya anhu. Bila mereka semua mai di depan Nabi, Nabi tanya. Nabi kata, aku nak tanya hampa satu benda. Hampa boleh tak berlaku jujur dengan aku? Nabi kata, aku nak tanya hampa satu perkara, boleh tak boleh hampa janji yang hampa akan cakap benar dengan aku? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Oh, mereka kata tentu, kami akan cakap betul. Wahai Abul Qasim, ini panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abukum? Bila dah mereka janji, Nabi tanya apa pun mereka akan cakap benar. Nabi tanya mereka, bapa hampa siapa? Man abukum, bapa hampa ni, bapa Yahudi ni siapa? Qalu abuna fulan. Mereka kata bapa kami ialah Fulan bin Fulan. Mereka sebut satu nama.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kazabtum. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bohong. Ni yang tadi janji dekat Nabi, kalau Nabi tanya, mereka akan cakap benar ni. Tanya tu bohong. Nabi kata dekat mereka, kazabtum. Nabi kata bohong. Bal abukum fulan. Nabi kata dah, bukan itu bapa hampa. Bapa hampa ialah, Nabi sebut satu nama lain. Faqalu sadaqta wa bararta. Mereka kata, betul, kami bohong. Tu tengok tuan-tuan. Kalau kita baca Quran, kalau kita baca hadis Nabi, cerita pasal pembohongan Yahudi ni, tuan-tuan abang punya banyak. Buatlah berapa banyak perjanjian pun dengan mereka ni, bohong itu adalah darah daging mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Kali kedua Nabi kata, boleh tak hampa janji dekat aku, kalau aku nak tanya hampa satu benda, hampa akan cakap benar dengan aku? Faqalu na'am ya Abul Qasim. Dia kata tentu kami akan cakap benar kali ni. Wa in kazabnaka arafta kazibana kama araftahu fi abina. Cakap pandai. Dia kata kalau sekiranya tuan tanya kami bohong, tuan akan tahu juga macam mana tadi kami bohong, tuan tahu. Cakap pandai. Kami berjanji kalau tuan tanya kali ni kami akan cakap benar. Kami akan cakap benar. Pasal apa? Pasal kalau kami bohong pun tuan tahu. Jadi apa guna kami bohong? Lepas ni kami akan cakap benar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, Nabi kata, siapa yang akan jadi ahli neraka esok? Nabi tanya Yahudi, esok ni, hari akhirat esok ni, siapa yang akan masuk neraka? Faqalu nakunu fiha yasiran summa takhlufunana fiha. Depa jawab dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata okey, cerita dia macam ni. Kami akan masuk neraka tapi sat aja. Lepas tu hang dengan geng hang nanti masuk duduk terus dalam tu. Oh tuan-tuan, depa ni patut mau bagi biskut Mary cap jari. Tak depa ni. Cukup biadab. Cukup biadab. Dalam pada duk berjanji tak mau bohong, dalam pada tu Nabi tanya, aku nak tanya apa? Siapa yang akan jadi ahli neraka esok? Depa jawab depan-depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa kata okey, cerita masuk neraka ni cerita dia macam ni. Kami akan masuk neraka yasiran saja. Kami keluar, hang, dia kata dekat Nabi, dengan orang hak ikut hang akan masuk dan kekal dalam tu selama-lama. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhsa'u fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, celaka, terhinalah hampa di dalam neraka itu. Nabi bukan satu orang manusia yang nak bercakap huduh, nak bercakap tak elok ke orang. Tetapi nama kata Yahudi ni patut kata macam tu. Nabi SAW kata, ikhsa'u fiha. Inalah hampa di dalam neraka itu. Wallahi la nakhlufukum fiha abada. Nabi kata, demi Allah, orang yang ikut aku, orang yang ikut Islam, tidak akan menggantikan hampa di dalam neraka selama-lama. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, fahal antum sadiqiyya an syai'in in sa'altukum anhu. Nabi kata lagi sekali, aku nak tanya hampa, janji hampa akan cakap benar. Faqalu na'am. Dia kata, ya, kami akan cakap benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hal ja'altum fi hadhihi syah samman. Nabi kata, aku nak tanya hampa, hampa bubuh racun ke dalam kambing ni? Kalau dalam bahasa penyiasatan polis, dia kata yang ni dia panggil subject matter.
subject matter ni apa, hak ni hak nak tanya betulnya, tapi lenggang kok lain dulu, tapi hak nak tanya yang ni. Nabi kata, hal ja'altum fi hadhihi syah samman, adakah hampa sudah bubuh racun di dalam kambing panggang ni? Faqalu na'am. Mereka kata, ya, kami bubuh. Tuan-tuan, Yahudi hari ni orang Islam bagi duit untuk nak rebuild, bina semula Gaza yang runtuh binasa. Siap masjid baru, mereka lepas bom berkecai balik. Yahudi. Tapi adakah itu bermakna kita tak boleh membantu? Kita kena bantu, tapi kita kena ingat bahawa yang kita hadapi, yang kita duk berhadapan itu ialah Yahudi, satu bangsa yang tidak ada hati perut, satu bangsa yang langsung tak ada peri kemanusiaan, satu bangsa yang sadis. Orang putih kata, dia buat zalim ke orang, dia bahagia. Itu sadis. Dia buat naya orang, dia buat zalim orang, dia bunuh orang, itu kebahagiaan dia. Kita hantarlah duit banyak mana pun pergi ke Gaza, kita benalah Gaza macam mana pun, dia tidak akan biarkan orang Islam di sana hidup senang. Dia akan musnahkan. Sehinggalah Allah larang dia daripada buat kerja tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi SAW tanya, hal ja'altum fi hadhihi samman, adakah hampa letak racun di dalam kambing ni? Faqalu na'am. Dia kata, yes, kami buah racun. Faqala Rasulullah SAW, ma hamalakum an zalik. Nabi kata, awak yang hampa buat lagu tu. Nabi boleh tanya elok lagi. Kalau kita penampak sewa pergi balik dah, hang mengaku cantik, bukan kata aku nak bagi maaf dah, aku nanti bubuh hang cukup-cukup. Bila tanya hampa bubuh racun ke, dia kata ya. Nabi tanya elok-elok, ma hamalakum ala zalik. Nabi kata, apa pasal yang hampa pibuh racun ke kambing panggang, kemudian nak menghidang bagi aku makan ni? Apa pasal? Nabi kata, aku salah tang mana? Aku buat apa ke hampa? Daripada hari aku pijak kaki di Madinah ni, ada siapa seorang daripada bangsa Yahudi yang sudah kena nanya dengan aku? Daripada hari pertama aku main pijak bumi Yathrib, bumi Madinah ini, ada berapa orang daripada kalangan hampa yang anak bini hampa aku rosakkan? Daripada hari pertama aku main pijak Yathrib Madinah ini, ada berapa orang daripada hampa ni yang harta benda hampa aku ambil secara zalim? Apa salah aku yang hampa bibuh racun dalam makanan ni nak bunuh aku ni? Apa salah aku? Nabi tanya. Faqalu aradna in kunta kazzaban nastarihu minka. Dia jawab. Dia kata, cerita dia macam ni, kalau sekiranya hang bukan Nabi, tapi hang bohong kata hang Nabi, hang makan racun ni, hang nanti mampu. Itu satu kelegaan bagi kami. Cukup korang ajak, tuan-tuan. Kalau sekiranya hang bukan Nabi, hang tak akan tahu kata benda ni ada racun dan hang akan makan. Dengan kerana hang makan kambing beracun ni, hang nanti mati. Dengan kerana matinya hang ni, nastarih, kami relax, kami lega, hang dah tak ada dah, tak kacau kami dah. Wa in kunta nabiyan lam yadurruk. Tapi kalau betul hang nabi, racun ini tidak akan memudaratkan hang. Hang selamat, tak ada apa-apa. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham apa dia? Walau nabi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala uji sebegitu rupa sampai orang nak racun, nak bunuh dia. Apatah lagi manusia biasa. Nabi SAW ini kekasih Allah pun diuji dengan cubaan untuk meracun dia. Apatah lagi kita manusia biasa, lebih lagi terdedah kepada macam-macam malapetaka. Di satu ketika yang lain, dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
anna imra'atan yahudiyyah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليسلطك على ذاك قالوا ألا نقتلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu hari dia kata satu perempuan Yahudi. Tadi cerita Yahudi ramai di Khaybar. Satu perempuan daripada kalangan Yahudi mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kambing yang dilumuk racun juga, cubaan kedua. Bawa mai kambing yang dilumuk dengan racun. Fa akala minha, kali ini Nabi makan. Bukan Allah tak mau bagi tahu Nabi, bukan Jibril tak mai habaq dekat Nabi, sengaja Allah Subhanahu wa taala takdirkan Nabi makan hak kali ini. Fa'akala minha, Nabi makan. Faji'a biha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibawa perempuan tu mai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alaha an zalik, Nabi tanya dia, pasal apa yang hang buat macam ni? Apa salah aku yang hang nak bunuh aku dengan racun diletakkan di kambing ini? Faqalat, jawab satu perempuan Yahudi. Dia kata aradtu liaqtulak. Aku nak bunuh hang, dia kata. Aku nak bunuh hang. Memang aku letak racun di kambing tu pasal apa? Pasal tujuan aku, niat aku satu aja. Aku nak bunuh hang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana Allahu liyusallitaki ala dhak." Nabi kata takkanlah Allah Subhanahu wa taala nak bagi kemudahan kepada hang untuk nak buat benda ni. Takkanlah Allah Subhanahu wa taala Tuhan aku nak lepas hang dengan nak membunuh aku ni. Tuhan nak bagi satu kemudahan kepada hang. Qalu, kata sahabat-sahabat ada ni, ala naqtuluha. Sahabat-sahabat ada ni, bila Nabi tanya perempuan ni, mereka ada tepi, mereka kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala naqtuluha, macam mana ya Rasulullah, bolehkah kami bunuh bang dia ni? Mereka marah bila tengok mereka punya sanjung, mereka punya sayang Nabi macam tu, tiba-tiba mai satu perempuan Yahudi senang-senang nak bunuh Nabi. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami bagi parabih bang perempuan ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la. Oh, Nabi kata jangan. Qala, kata Anas bin Malik, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas kata sejak peristiwa itu, peristiwa Nabi temakan kambing yang dilumuk racun itu, kami dapat melihat bekas merah di tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Itu dia tuan-tuan, yang kata jadi Nabi ni bukan mudah. Tengok dari satu sudut, orang sanjung dia daripada zaman dia hidup sampai zaman hari ni. Kita tak pernah tengok pun rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi, duk selawat situlah. Sayang kita kepada Nabi ni. Itu dari satu angle, daripada satu sudut. Dari sudut yang lain, beban susah yang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada contoh banding dengan orang yang menanggung susah kerana Islam pada hari ini.
Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istabaha bisab'i tamarat ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihrun, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang pagi-pagi sebelum dia makan apa, dia makan kurma ajwah 7 biji, lam yadurruhu dhalika al-yawm sammun wala sihrun, satu hari itu dia tidak akan kena racun dan dia tidak akan kena sihir. Yang ni penawak kepada hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW kata, siapa yang awal pagi sebelum dia makan apa benda yang lain, ajwah dia makan dulu. 7 biji satu hari, 7 biji satu hari. Hari ini makan, satu hari itu Allah Subhanahu wa taala pelihara dia daripada sebarang unsur racun dan juga ilmu hitam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Untuk lebih memperjelaskan yang kata kurma ajwah itu apa, dalam satu riwayat lain hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata, man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha, bang siapa yang makan 7 biji kurma, yang kurma itu diambil daripada pokok kurma yang tumbuh di antara bukit-bukit batu hitam Madinah, dia selamat daripada sihir dan juga racun. Maksud dia apa dia? Kurma ajwah yang dimaksudkan di dalam hadis itu ialah apa kurma pun janji tumbuh di atas bumi Madinah, kerana berkatnya bumi Rasulullah SAW ini, sebarang kurma yang tumbuh di kawasan itu kalau dimakan 7 biji sehari, kata Nabi SAW, dia selamat daripada racun dan juga sihir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah Islam menceritakan susah payah Nabi SAW. Islam juga bawa mai dekat kita macam mana nak mengelak dan nak menangkis daripada kesusahan itu kena kita. Mudah-mudahan muqaddimah itu membawa manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14, kita masuk muka surat 8. Muka surat 8 kita masuk satu tajuk baru, bab ma jaa fil haya'i, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hal tentang malu. Malam ni kita nak tengok satu tajuk cerita tentang malu. Kita pernah sebut dalam kuliah di masjid ni hadis tentang satu perempuan yang kena penyakit sawan. Itu pun dalam bahasa saintifik dia kata epilepsi. Satu perempuan sahabat Nabi. Sebuah hadis riwayat daripada Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Dia kata, qala li Ibnu Abbas, ala urika imra'atan min ahli al-jannah. Qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaki. Qalat asbir. Qalat fa inni atakashaf fad'u Allah alla atakashaf. Fada'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Atha, dia kata pada satu hari Ibnu Abbas bagi tahu dekat Atha. Dia kata, "Hamau dah aku nak tunjuk satu perempuan yang dia ni tak mati lagi. Nabi dah kata dah dia ahli syurga." Ibnu Abbas kata dekat Atha, dia kata, "Han nak tengok tak satu perempuan Nabi duk hidup lagi, Nabi habaq dah dia ni akan jadi ahli syurga. Han nak tahu tak siapa perempuan tu?" Kata Atha, "Tentu aku nak tahu siapa perempuan tu." Kata Ibnu Abbas, "Hazihi al-mar'atu sauda." Ni perempuan kulit hitam gini. Dia ni satu hari atat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat. Dia kata dekat Nabi, "Inni usra." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni kena penyakit tarik sawan." Dia pergi jumpa Nabi, dia pergi habaq, "Ya Rasulullah, saya ni kena penyakit sawan. Wa inni atakasyaf." Masalah aku apabila dia mai tarik itu, aurat aku terbuka, terselak. Bila dia tarik ni, dia tak sedang ni, terselak kain. Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Bukan mengadu masalah penyakit tu, tapi mengadu pasal malu orang nampak aurat dia. "Fad'ullaha li." Dia kata, "Ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah untuk saya. Doalah apa-apa kebaikan untuk saya." Qala Nabi SAW, "In syi'ti sabarti." Nabi bagi dekat dia dua pilihan. Nabi kata, kalau sekiranya hang mau untuk sabar dengan penyakit tu, walakil jannah. Nabi kata syurga memang tetap dah dapat hang. Kalau hang mau menanggung penyakit tarik ni, Allah Subhanahu wa taala bagi syurga dekat hang pasal sabar atas ujian penyakit ni. Wa in syi'ti da'autu Allah ayyu'afiyaki. Nabi kata, tapi option yang kedua, pilihan yang kedua, kalau hang mau sihat, Nabi kata, la, aku minta dekat Allah, Allah akan bagi hang sihat. Hang mau macam mana? Mau sakit tapi dapat syurga, ataupun mau sihat? Qalat asbir. Perempuan ni dia jawab apa? Dia kata, kalau macam tu saya pilih untuk sakit dan saya bersabar. Masya Allah, tuan-tuan. Saya pilih untuk sakit pun tak apa, saya sabar dan saya dapat syurga. Qalat fa inni atakasyaf. Dia kata, tapi ya Rasulullah, saya punya masalah ni bukan sakit. Masalah saya ni bila sakit, aurat saya terbuka. Saya malu orang tengok aurat saya. Fad'ullah, tolong minta kepada Allah Subhanahu wa taala alla atakasyaf, supaya bila saya sakit aurat saya terjaga, tak terbuka. Orang tak nampak aurat saya. Malu dia sampai macam tu. Fada'alaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta doa kepada Allah, dia kekal sakit tetapi aurat dia terpelihara dan baginya syurga. Itu yang kata malu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk yang kita nak baca malam ni ialah cerita tentang malu. Tajuk dia kata, yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan hal malu. Ketahuilah saudaraku, malu itu adalah satu sifat yang dipuji oleh syarak. Dia nak bagi tahu apa dia? Malu ni agama cukup suka. Maka siapa yang ada bersifat malu itu betul dia. Tuan-tuan tengok bahasa Syekh Idris Al-Marbawi ni straight to the point. Dia nak abang kata malu ni satu sifat baik. Siapa ada sifat malu, dia betul. Kerana ia daripada iman. Orang yang malu ni dia ada iman. Dia malu nak buka aurat, orang nampak ni dia malu. Maknanya dia ada iman kepada Allah.
Dan iman tempatnya syurga. Dia kata orang yang beriman kepada Allah, syurga. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula malu itu kejadiannya daripada kuat iman. Dia nak main malu ni tuan-tuan, kalau tak ada iman dia jadi tak malu. Itu sebab orang tak pakai tudung, orang tu buka aurat ni, dia jenis tak malu. Maknanya dia tak beriman kepada Allah. Dia tak tahu tu dosa tu dikira pada helaian rambut. Setiap helai rambut dia tu carry dosa. Dia tak heran benda tu. Dia tak rasa malu kepada Allah. Dia tak rasa dia buat benda ni benda salah yang Allah Subhanahu wa taala marah dia bila dia buat benda ni. Ini orang tidak malu, ini orang tidak ada iman, ini orang tidak ada tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan adapun malu itu satu cawang daripada iman. Wal iman fil jannah. Nabi kata dan iman itu tempat dia dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan tengok uslub gaya bahasa Quran, dia macam tu aja. Hang buat benda ni, hang dapat syurga. Hang buat benda ni, hang dapat neraka. Itu uslub dia. Hang pilih untuk terima Quran, terima hadis, syurga. Hang pilih untuk taat Allah, taat Rasul, syurga. Hang pilih untuk tolak Quran, tolak hadis, pilih untuk derhaka Allah, derhaka Rasul, neraka. Allah Subhanahu wa taala dia present, dia persembahkan dekat kita Islam ini cukup senang untuk nak faham. Kalau tak faham juga bermakna tidak ada iman. Saja tak mau terima. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal baza'u minal jafa wal jafa'u finnar. Manakala busuk mulut ataupun kaki mencarut ataupun kaki lucah, congkak, bongkak dan sebagainya, itu adalah daripada kasar perangai. Orang yang suka cakap lucah, suka cakap mencarut, tunjuk sombong, tunjuk bongkak, ini orang perangai tak elok, dia kata. Dan itu daripada kurang ajar dan biadab. Dia kata itu kurang ajar. Ini orang kurang ajar, biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurang ajar dan biadab itu tempatnya di neraka. Orang yang biadab ini neraka tempat dia. Oleh sebab busuk mulut dan juga oleh sebab buruk perangai, maka dia di neraka. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan daripada Abi Bakrah dan juga daripada Abi Umamah dan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis yang kita baca tadi bukan riwayat Abu Hurairah saja, ramai sahabat meriwayatkan hadis yang sama. Katanya lagi itu hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata malu itu bagaimana hakikat dan bagaimana nak kenal. Dia nak pergi detail. Yang kata malu tu macam mana malu? Malu jadi imam ke? Itukah malu yang nak masuk syurga? Orang macam-macam. Anak perempuan nak menikah, juru nikah ataupun qadi ataupun naib qadi atau apa kata dekat dia, dia kata haji, kalau haji sendiri akad lebih afdal lagi. Saya juru nikah, tapi kalau haji sebagai bapa kepada budak ni, sendiri akad anak ni, itu lebih afdal. Dia kata saya malu, saya tak pernah buat benda ni, saya malu. Adakah itu ahli syurga? Malu ni pun macam-macam. Jadi kita nak kena tahu yang kata malu ahli syurga ni malu macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah hampang sejadah dah nak semayang, Allahu Akbar, tentu bini main nak ikut berimam di belakang. Dia rokok nampak bini duduk dah belakang, duduk ikut. Bangkit-bangkit pada rokok, bini tengok tinggal sejadah, laki tak ada dah. Laki dah tak ada dah. Bini angkat-angkat tengok, tu imam tak ada. Bini terus semayang sampai bagi salam, pergi cari tengok duduk semayang dalam bilik belakang pula. Bini kata apa? Abang tadi saya, oh aku tak boleh, aku malu, aku tak boleh. Aku malu. Adakah itu ahli syurga? Kan?
Now dia nak beritahu dekat kita malu yang macam mana. Dia kata kita kena kenal dia. Sebenarnya ada tersebut di dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Al-Bukhari. Kata dia telah berkata Raghib, malu itu ialah menarik diri daripada buat perkara keji. Yang tu yang kata malu. Malu apa? Malu buat benda yang tak elok, benda salah. Malu nak buka tudung ni, malu. Tuan-tuan, kita bela anak perempuan kita daripada kecil. Umur baru 4 tahun kita serkup mini telekong bagi pakai dah anak perempuan kita ni. Belum masuk sekolah darjah 1, pergi bagi masuk pasti, pergi bagi masuk taski, pergi bagi masuk pusat asuhan Islam. Dah masuk dah sekolah rendah, petang hantar pergi mengaji sekolah Arab, sekolah agama. Punya jaga ni anak perempuan kita ni. Habis darjah 6, minta tolong orang nak bagi masuk Maktab Mahmud. Cari siapa-siapa yang kenal, yang berpengaruh, yang agak-agak boleh recommend anak kita nak masuk sekolah agama ni. Punya sayang anak perempuan kita ni. Tahu mai masa nak menikah, dia pergi boleh satu budak jantan, satu algojo manakah pergi menikah dengan dia. Algojo jadi suami dia. Bila menikah dengan algojo ni tuan-tuan, dia nak tunjuk lah. Dia kata, malam esok ada dinner. You nak pergi ke tak mau? Dia tanya bini. Bini ni anak kita. Hak kita cerita daripada 4 tahun pakai tudung tadi ni. You nak join ke tak mau? Yang bini ni pula duk ingat dia ni daripada Taski, daripada apa dulu, dan daripada Mahmud, daripada apa-apa semua. Dia kata, tak apa akan saya pergi abang. It's up to you. Dia main cakap dulu tu. Dia kata, it's up to you lah. You want to join? Okay, you can join. You don't want, it's up to you. Dia buat suara tinggi tu. You don't want, it's up to you. Hai, itu sudah lain macam. Bini pun bila dengar lagu tu, okay, tak apalah, I join lah. Tapi kalau you nak join, I have to tell you. Macam ni punya pakaian tak boleh. Are you willing to buka tudung? Ini pun duk iya. Okeylah, tolak ansur sikit. Tudung buka, pergi pakai apa ke satu macam punya apa ke sepit kot tu kot. Itu formula tolak ansur dia panggil. Orang yang duk pakai tudung ni, hak duk londeh ni, dia londeh lagu tu lah. Dia londeh sikit lah, dia tak pakai. Bila pi majlis apa-apa semua, sana sok-sek cakap, sini sok-sek cakap pasal bini dia pakai lagu ni, balik naik kereta tak bercakap dengan bini. Bini kata, abang marah ke apa-apa, dia kata nak marah pun, you pun bukan kata nak marah lah tu. You dah buat pakai lagu ni, betul-betul malu tau tadi. Malu juga yang tu pun. Adakah ahli syurga algojo ini? Dia betul-betul malu tau tadi. Semua orang duk bercakap, duk tengok kat you, duk bercakap, duk tengok kat you. Apa lain kali, next time you make sure you want to join me, jangan pakai langsung, pakai macam orang lain pakai. Anak kita yang daripada 4 tahun duk sokok pakai tudung tu, akhirnya terkorban segala prinsip agamanya. Semata-mata pasal apa? Algojo ni punya pasal. Tuan-tuan, hak saya buat contoh ni ada tak ada jadi dalam masyarakat? Banyak tuan-tuan. Banyak ni hak daripada mengaji sekolah agama ni, SMKA sekolah agama sampai College Islam, masuk UIA Universiti Islam dan sebagainya, USIM Universiti Sains Islam, kira duk bawa nama Islam ni, leh tengok tang mana Islam dia ni. Dia start melingkup tu tang mana? Kerana pasangan hidup yang dipilih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita boleh bagi satu jawapan escapism, nak lepas diri. Kita kata apa nak buat Ustaz, jodoh Tuhan tulis lah. Memang anak saya memang dah tulis dengan algojo ni, tak apalah, whatever alasan kita bagi, itulah keadaan yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, dia kata yang dimaksudkan malu ni, malu apa? Malu nak buat benda keji. Benda yang tahu agama tak bagi. Dia malu nak buat.
maka ialah setengah daripada sifat-sifat yang tertentu bagi manusia supaya berhenti daripada mengerjakan tiap-tiap barang yang haram dan keji. Manusia ni kalau bagus, dia berhenti benda-benda tak elok ni, dia berhenti. Kerana itulah orang yang malu itu, kerana itulah orang yang malu itu tiada ia fasik. Dia kata orang ni kalau betul-betul ada malu dalam diri dia, dia tidak akan jadi orang yang fasik. Fasik ni maksudnya apa? Jahat dalam agama. Jahat. Bila Tuhan kata kena semayang, dia tak semayang. Dia fasik, dia jahat. Bila Tuhan kata kena tutup aurat, dia buka aurat, dia fasik. Dia jahat dengan Allah. Kalau dia ada malu dengan Allah, dia tidak akan buat benda-benda yang boleh jadikan dia fasik, jadikan dia jahat di sisi Allah. Dan yang jarang kali ada malu itu ialah pada orang yang tidak sopan. Jenis orang yang tak ada sopan, tak ada akhlak ni, dia tak ada malu, tuan-tuan. Dia tak ada malu dalam diri dia. Dan terkadang-kadang malu itu ialah menarik diri daripada buat semacam kelakuan budak-budak. Buat kelaku budak-budak. Umur 55, perangai dia buat macam budak umur 15. Oh, sakit mata, tuan-tuan. Umur 55, melawak dengan kawan atas masjid. Melawak apa? Kawan tu takbir semayang, dia pergi duduk tarik ekor saban. Umur 55. Itu dia panggil kelaku budak-budak. Dia tak dah nak berseronok masa budak dulu. Maka dah mai umur 55, itu time dia nak berseronok balik. Orang tua, imam takbir Allahu Akbar, makmum pun pakai takbir Allahu Akbar, dia masuk umai, dia tengok kawan dia, dia pergi tarik ekor saban kawan tu. Kawan ni pun dah usah siapa, duk tarik, dia buat kelaku lagu tu. Hak duk tengok ni budak ajar 3. Hak duk tengok ni, budak ajar 3 ni pun tanya, aku kada ajar 3, dia ni kada ajar 3, dia kata. Ini yang Syekh Idris Al-Marbawi kata. Dia kata di antara yang kata malu tu apa dia? Malu bila buat kelaku macam budak-budak sedangkan kita rentuh. Begitu. Dan ada kata setengah ulama malu itu ialah menarik diri, takut buat benda yang keji. Serupa macam tadi. Dan ada barang yang keji itu pada syarak atau pada akal atau pada adat. Tak kira lah benda tu tak elok dari segi agama ke ataupun dari segi agama tak kata salah, tapi dari segi adat tak elok benda tu ke, janji jangan buat benda tak elok. Itu aja. Baik, malu itu ialah agama semuanya. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW. Nama dia Qurrah bin Iyas radhiyallahu anhu. Katanya adalah kami duduk-duduk serta Nabi SAW. Maka disebut oleh orang akan malu itu di sisi Nabi. Maka berkata mereka itu, ya Rasulullah, malu itu daripada agama ke? Dia pada duduk dengan Nabi, mai satu orang duk cerita pasal malu tu, malu ni dan sebagainya. Dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, dak malu ni, perasaan malu ni, adakah benda ni ada kaitan dengan agama ataupun tak? Orang nak tahu. Agama ada cakap ke tentang hal malu ni? Maka sabda Nabi SAW, bahkan malu itu adalah agama semuanya. Nabi kata malu tu bukan satu bahagian daripada agama, tetapi sebaliknya malu tu agama. Maknanya kalau hang tak malu, hang tak ada agama. Itu maksudnya. Kerana ia menarik kepada segala kesempurnaan dan menarik kepada segala kelebihan. Kerana sabda Nabi SAW bahwasanya malu itu ialah menjauhkan diri daripada yang haram, dan malu itu ialah kurang kalam, dan malu itu ialah iffah, itu daripada iman. Itu dia ciri-ciri malu. Nabi kata apa? Yang kata malu tu ialah kita malu nak buat benda haram. Malu. Tuan-tuan, pakai kepiah putih boleh pergi tungkat motor depan kedai kong masuk tikam. Pakai kepiah putih. Dia boleh sapi kedai kong, dia boleh buka helmet, kepiah putih dengan helmet pergi sekali. Dia pergi tak ada dah kepiah putih. Bukan tak ada helmet, dengan kepiah putih tak ada dah. Pasal dia pergi dalam helmet tu. Dia masuk pergi tikam nombor, dia keluar mai, dia pakai balik helmet, dia boleh pergi masjid. Dia boleh pergi masjid. Ini orang tidak ada malu. Malu tuan-tuan. Kita ni bukan kata pergi tikam ekong. Nak lintas kedai ekong pun malu.
Nak lintas kedai kok tu, malu. Itu orang ada malu. Dan malu itu ialah kurang kalam. Dia kata orang yang malu ni apa dia? Dia kurang bercakap. Pasal apa? Banyak bercakap, banyak salah. Bila banyak salah, banyak dosa. Bila banyak dosa, ke neraka. Dan dia kata di antara sifat, di antara ciri yang dikatakan malu itu ialah dia ada aifah. Aifah ni apa dia? Setengah orang buah nama anak Afif, Afifuddin, Afif. Daripada perkataan aifah, maksudnya orang yang afif, yang pelihara diri daripada meminta-minta. Dia panggil Afif. Sifat tu dia panggil sifat aifah. Susah pun tak pernah minta tolong orang. Padahal susah. Orang macam ni kita kena tolong. Hak jenis duk main minta ni kita pun nak rimah. Tak minta tapi mata orang tengok, orang tahu dia susah, orang nak bagi kat dia. Orang nak bagi pun dia duk tak mau. Dia kata tak payah, tak payah. Padahal dia susah. Tak mau. Pasal apa? Pasal dia ada sifat aifah. Dia malu, dia rasa aib bila orang mai tolong dia. Dia rasa tulang pak kerat, dia rasa sehat, tubuh badan yang Allah bagi dekat dia tu, dia boleh khetiak usaha cari duit. Walaupun susah, tak pernah sekali siapa yang rapat dengan dia tak pernah sekali dengar mulut dia mengadu susah. Tak pernah. Walhal susah. Ini orang dia ada sifat aifah. Dia sifat dia apa dia? Dia pelihara diri dia daripada meminta-minta. Ini orang sangat terpuji di sisi Allah dan sangat dianggap pemalu di sisi Allah dan sangat tinggi imannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata malu, sebenar-benar malu itu macam mana? Dia kata telah datang keterangan malu, sebenar-benar malu dalam hadis yang datang riwayat daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW, hendaklah malu sekalian kamu dengan Allah itu sebenar-benar malu. Kata Abdullah bin Mas'ud, berkata kami, telah malu kami ya Nabi Allah dengan sebenar-benar malu. Alhamdulillah. Maka sabda Nabi SAW, bukannya malu itu yang dikehendaki Allah. Itu dia. Bila dia bercakap pasal malu, sebahagian sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kami ni pemalu. Nabi kata, dah, lagu hampa ni tak dianggap pemalu. Malu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah malukan, sebenar-benar malu itu ialah engkau pelihara kepala dan barang yang diingatnya. Itu yang kata malu. Allah bagi dekat kita kepala, dalam kepala ada otak. Kita duk fikir macam-macam. Kita malu kepada Allah, kita tak pernah fikir benda tak elok. Otak yang duk dalam kepala kita ni, kita tak pernah fikir benda tak elok. Jaga macam tu, jaga. Tak mau fikir benda tak elok. Kalau dia main terlintas benda tak elok, astagfirullahalazim. Bila dia main lintasan tak elok, astagfirullahalazim. Nabi kata itu orang malu. Bukan malu lagu hampa faham tadi. Nabi kata, yakni fikirkan kamu dengan apa yang diredai Allah. Itu yang kata malu. Otak hampa fikir benda yang Allah redha. Itu malu. Yakni niat mesti baik. Pelihara mulut daripada makan benda haram dan daripada mengacum dan daripada mengumpat. Itu yang kata malu. Benda ada di kepala ni bukan otak saja, mulut. Mulut ni jaga satu apa dia? Jangan makan benda haram, benda syubhat. Satu. Itu makna kita malu. Dan yang kedua, jangan guna mulut ni nak mengacum, nak mengumpat, nak melaga-lagakan orang dan sebagainya. Jangan guna mulut kita untuk tujuan itu. Bermakna kita ada malu. Baik. Dan pelihara perut kamu, jangan masuk ke dalam perut itu benda haram. Itu malu. Jangan sampai masuk walau setitik, walau sesuap makanan dan minuman haram. Dan pelihara akan faraj kamu daripada zina. Itu malu. Jangan sampai terbabas pergi buat benda-benda macam ni. Dan hendaklah ingat mati dan ingat akan kebinasaan alam ini. Yang kata malu ni apa dia? Kita sentiasa duk fikir aku boleh mati at any time. Tak tahu tuan-tuan berapa ramai orang hari ni mati dalam tidur. Berapa orang?
Yang kita dengar, yang kita tak dengar, yang mati dalam tidur. Tidur, tak bangkit. Bini pergi gerak, kata abang, lewat dah ni, apa ni? Rupanya tak ada dah. Pukul berapa habis tak tahu. Benda tu bukan kena ke dia. Boleh kena ke siapa saja. Apa kata kalau kena kat kita? Sedangkan kita tidak bersedia. Kehancuran alam ni tuan-tuan ni 2-3 hari ni apa? Dia panggil meteor. Peluruh di Russia. Meteor, kita duk baca dalam surah Al-Waqi'ah, duk baca dalam surah Al-Qiyamah, duk baca ni cerita-cerita tentang ni tanda-tanda besar nak jadi kiamat ni. Allah kata langit nanti pecah, bumi nanti terbelah. Dia duk main ni, dia duk main. Hak meteor peluruh di Russia itu satu bab. Tuan-tuan balik saya lagi masuk internet, pergi baca cerita pasal meteor ni yang luruh di Russia ni. Dia kata hampir 1,000 orang cedera. Bukan kena meteor, kena pecahan kaca akibat daripada meteor tu jatuh. Dia terempeh jatuh tu, bergegang bangunan ni, pecah kaca-kaca tu, mencederakan orang. Tuan-tuan, Allah sayang lagi kepada kita umat akhir zaman ini. Allah boleh takdirkan dia pergi terjun di atas satu tempat yang manusia ramai. Tapi dah, Allah alih benda tu, pergi jatuh di satu tasik yang beku. Itu pun 1,000 orang cedera. Impact daripada kejatuhan dia. Tengok benda tu, kena relate, kena kaitkan dengan apa? Kehancuran alam semakin dekat. Buka dalam internet baca cerita pasal meteor ni. Dia kata ledakan dia seumpama ledakan satu bom atom, atomic bomb. Tu dia terempeh jatuh dalam tasik itu tu, dia meledak tu, kekuatan ledakan dia tu seperti atomic bomb. Bayangkan kalau dia jatuh atas tempat orang ramai duduk. Tak apa lagi, tonton balik saya lagi, satu homework, balik pergi tengok pada hari yang sama, berselang jam aja ada lagi satu insiden berlaku. Nyaris kena bumi. Pada hari yang sama, berselang jam aja. Dalam satu laporan kata selang 16 jam aja. Dia panggil asteroid. Satu asteroid jatuh daripada angkasa lepas. Jarak dia dengan permukaan bumi yang terdekat cuma 17,000 batu saja. Dan permukaan bumi yang paling dekat dengan tempat lalunya asteroid ini ialah Indonesia. Dekat kita. Jarak menatang duk luruh jatuh tu dengan permukaan bumi yang terdekat dengan Indonesia ni cuma 17,000 batu saja. Lebih kurang 27,000 kilometer. Kelajuan dia duk terjun jatuh tu ni yang kata asteroid ni. Ini bukan meteor. Meteor tu satu bab kita tak mau bercakap dah. Ni nak bercakap asteroid ni. Kelajuan dia jatuh tu duk ada 13 kilometer sesaat. Berai tak berai? Berai. Bukan 13 km sejam. 13 km sesaat tu dia duk terjun jatuh tu. Pihak berkuasa angkasa lepas Amerika kata, kalaulah sekiranya dia terempah di bumi, dia akan membawa satu damage, satu kerosakan yang sangat serius, dia kata. Dia tak meletup, dia cuma seketui batu aja. Dia tak macam meteor, dia api. Yang ni dia batu saja, tapi batu tu saja pun kalau dia singgah main masjid kita malam ni, tinggal mikrofon ni ramai duk cari-cari jumpa spek ni bawa balik pergi. Dia kata yang ni aja kami jumpa, dia tak tahu pergi ke mana. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia nak abang kata apa? Ni hak kita baca ni. Mau duk fikir apa? Saat kebinasaan alam semakin dekat.
Kita duk baca surah Al-Qiyamah, duk baca surah Al-Waqi'ah. Nabi kata apa? Siapa yang rajin duk baca surah-surah ini yang menceritakan tentang kiamat dan sebagainya ni, tentang kehancuran alam dan kemusnahannya ni, Nabi kata siapa rajin duk baca surah-surah macam ni, dia akan cepat beruban. Nabi kata. Pasal apa? Kalau dia baca dengan mengambil faham maksud tu. Takut. Apatah lagi dengan zaman kita duduk hari ini, Tuhan dia lepas main satu. Atas rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dekat kita, dia nak bagi kita ni sedar. Bila tengok benda macam tu, mudah-mudahan sedar. Mudah-mudahan ada perubahan ke arah menyiapkan bekalan untuk menghadapi hari kebinasaan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian tajuk baru dia kata bab ma jaa fit ta'anni wal ijlah. Itu bab yang datang pada menyatakan berlambat-lambatan dan gopoh-gapoh dan segera. Ini nak main satu tajuk pula. Dia kata hak mana bagus? At-ta'anni maksud dia apa? Slow and steady. Itu at-ta'anni. Kita buat apa-apa kerja pun biar slow and steady. Bukan lengai. Lengai tak mau. Lengai habang 10 kali duk tak mau, itu lengai. Itu benar. Itu tak mau macam tu. Yang kata ta'anni ni bukan lengai, bukan benar. Ta'anni ni buat kerja ni slow and steady. Hasilnya cantik. Maksud dia apa? Bukan ijlah. Bukan gopoh, bukan kalut. Gopoh. Nak main mengajak masjid ni gopoh, main bawa kitab lain. Dia ni mau duk gulung sejadah, mau duk rembah tiap belakang, pergi balik tak usah duk mengajak malam ni, bulan depan kalau sedia baru main, tak sedia tak usah main. Ini apa dia? Ini lengai, lembat. Yang Islam suruh ni apa dia? At-ta'anni. At-ta'anni ni maksudnya apa? Buat kerja tak gopoh, slow tapi steady. Dan al-ijlah, gopoh-gapoh ini. Apa cerita dalam agama? Ketahuilah saudaraku, berlambat-lambatan ataupun berjimat ataupun cermat itu pada segala pekerjaan dipuji oleh syarak. Buat kerja cermat, buat bagi elok, itu agama puji. Agama tak mau jenis orang gopoh kalang kabut ni, tak mau. Ni pagi ni buat satu keputusan, saat lagi tak ada nak tengah hari ubah keputusan tu. Kalau kita jadi head department, kita jadi ketua jabatan di pejabat, pagi kita habang dekat anak buah kita macam ni. Tengah hari pergi habang depan ni, hak saya abang tadi cancel, buat hal lain pula. Dia tak apa punya ketua dia ni. Tak steady kita ni, tak steady. Nak buat satu keputusan, nak bagi satu arahan, fikir bagi masak-masak dulu, bagi tahu. Yang duk gopoh, yang duk kalang kabut ni pasal apa? Tuan-tuan, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan buka surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 20 saja, balik cek apa Tuhan kata. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah, kalla bal tuhibbunal ajilah. Sedap tuan. Yang kata ayat Quran ni, ya Allahu Akbar. Cara-cara kita baca yang tak ada tarannum, yang kita ni bukan qari, baca Quran tak sedap ni, bila kita baca, ambil masa baca, dia jerak main ke hati, rasa hebat Quran ini. Tuhan kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tuhan kata wahai Muhammad, tak usah duk gelut, duk kalut, duk gopoh nak gerak lidah kerana nak cepat menguasai Quran. Tuhan tegur Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi manusia. Bila Jibril turun mai baca ayat yang merupakan wahyu kepada Nabi, Nabi ni atas kapasiti dia, atas sifat dia sebagai manusia, dia nak cepat kuasai apa yang Jibril ajak dah. Tuhan tegur. Tuhan kata apa?
La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kalut sangat nak baca, nak kuasai Quran yang diturunkan ini. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tuhan kata menjadi tanggungan kami, itu kerja kami, nak menghimpun Quran, letak dalam dada kamu, dan menjadi tanggungan kami untuk nak bagi kamu boleh baca Quran dengan baik. Itu sagopoh, itu kerja kami, Tuhan kata. Nak ingat 30 juzuk itu pun kerja kami. Nak boleh baca balik ayat yang diturunkan itu pun kerja kami, Tuhan kata. Tak sagopoh wahai Muhammad. Tuan, betul tuan. Itu ada anak-anak teringin nak bagi anak jadi hafaz Quran ni. Teringin. Bawa anak kita pi nak daftar masuk dekat Ma'had Tahfiz di Darul Quran. Pi main peringkat interview fail dah, tak dapat. Depa bagi satu Quran, depa suruh hafal 2 muka surat dalam masa 15 minit. Anak kita duk ulang ayat satu tu, tak boleh pi. Dia keluar mai kita tanya, macam mana abang? Dia kata pocik. Apa dia? Pocik. Tak boleh, tak boleh. Dia bagi 15 minit sampai 2 muka, mana boleh abang ingat satu ayat dia. Memang pocik satu ayat. Kalau sebelah muka boleh sembang lagi lah. Tak, satu ayat Pergi cari tang lain pula. Tak boleh masuk Darul Quran ni, tak apa. Pergi cari tang mana, hulu kampung mana ni, siapa ustaz mana ke, balik mai buka budak ada 15 orang. Apa pun nak bagi anak kita hafal Quran juga. Masuk di situ. Abang kat ustaz tu, ustaz apa keperluan duit ringgit apa semua saya tak ada masalah. Saya boleh bagi, ustaz bagi anak saya boleh hafal Quran 30 juzuk. Ustaz ni kata insya-Allah. Duit pun dia ambil buat dalam poket. Budak ni tak boleh. Nak buat macam mana? Lepas sebulan kita pergi tanya, ustaz macam mana anak saya? Pocik juga. Sebulan dia kata orang lain dah boleh 30 muka dah. Dia kata sehari dia ambil semuka. Anak nampak 2 ayat tu, 1, 2, 3, 4, 5 dia patah balik 1, 2, 3, 4 pula dah patah balik 1, 2, 3 kodok merosot anak hang ni. Kita kata pocik kalau begitu. Ambil buat keluar, pergi cari di Kelantan Terengganu pula. Nak bagi anak hafal Quran. Tak boleh sampai ke sudah. Pasal apa tuan-tuan? Ni Tuhan beritahu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Itu kerja kami. Nak himpun Quran bubuh dalam dada dia 30 juzuk. Nak jadikan dia satu orang yang boleh membaca Quran dengan baik. Itu kerja kami. Punya nak. Tuhan tak mau nak bagi. Tak boleh. Ada yang boleh. Juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3, juzuk 4. Dia sampai juzuk 15, dia duk ghostan balik. Dia jadi 14, dia jadi 13, dia jadi 10, dia jadi lain tinggal 5 balik. Ustaz ni kata, ya itu boleh 15 dah. Tak tahu macam mana tinggal 5 kata dia. Budak ni jenis nakal ke? Budak ni jenis tak ada disiplin ke? Tak, bagus. Budak tertib, sopan, hormat orang semua cantik. Tak boleh. Bukan Tuhan bagi ke semua orang hafal Quran ni. Antuk sah gopoh macam mana, antuk sah macam mana. Tuhan dia nak bagi, dia bagi. Dia tak mau bagi, tak boleh. Kita dah tengok anak kita memang tak boleh. Kita kata abang tak apa. Dia kata 5. 5 pun Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal ayah juih hama pun tak boleh nak apa lagi. Ang lebih baik pada ayah. Jom balik. Kita pergi tengok alim pula. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata dekat Nabi, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami baca ayat ni sampai habis, baru ikut bacaan kami. Ni Nabi Muhammad sendiri Allah suruh macam tu. Jibril baca sampai habis, fattabi' Qur'ana, baru ikut bacaan itu. Summa inna alaina bayana. Kemudian kerja kami untuk nak memberi penerangan dan fahaman terhadap ayat Quran itu. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tuhan kata jangan begitu. Pasal apa? Pasal manusia kok mana pun dia suka al-ajilah. Dia suka cepat. Dia nak cepat.
Baru duk main masjid, mengaji baru dalam 2 tahun. Main duk bawa kitab, main duk dengar guru mengajar. Tengok-tengok naik poster, dia pun jadi ustaz juga. Ceramah juga dah. Baru duk ikut kuliah mengaji di masjid. 2 tahun. Tengok-tengok ustaz juga dia pun. Ceramah pang. Cepat sungguh dia jadi ustaz. Orang lain nupi mengaji daripada kelas ibtidai, duk mengapai segala matan jurumiyah, nak reti tentang i'rab bahasa Arab dengan apa masuk sampai ke universiti dan sebagainya. Tak lulus kena daur sani, kena daur salis, kena apa pusingan 2, pusingan 3 punya Faizah. Nak dapat tu title ustaz tu, dia 2 tahun aja duk main mengaji masjid. Ustaz dah ceramah berdebum dengar. Jangan begitu. Tuhan kata. Pasal apa? Manusia bal tuhibbunal ajilah. Manusia ni jenis tu dah. Dia nak cepat. Orang lain lambat, dia kata hang benar. Dia kata aku jenis cerdik. 2 tahun ya mengaji masjid. Aku dah boleh bagi ceramah dekat orang. Dia kata. Tuhan kata jangan begitu. Pasal apa? Dia ada step dia. Dia ada tangga pengajian dia. Dia tak boleh express macam tu. Itu salah. Tajuk yang kita nak baca ni dia kata apa? Cerita fit ta'anni wal ijlah. Cerita slow and steady dan juga cerita gopoh-gapoh. Kerana gopoh-gapoh itu selalunya tersalah. Itu dia Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan. Dia tulis kitab ni berapa puluh tahun. Pernah tergendala sampai 7 tahun kerana perang dunia. Sampai jilid 15 Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi tulis sampai jilid 15 perang dunia. Berhenti. 7 tahun lepas tu baru sambung balik jilid 16. Alim ni tidak ada banding sampai hari ni. Tidak ada banding alim Syekh Idris Al-Marbawi ni. Dengan kamus dia buat, dengan kitab yang kita duk tahu Bahrul Mazi saja. Tuan-tuan, berapa banyak kitab yang orang tua ni tulis. Dicetak di Beirut tu. Yang ada sampai ke Malaysia, yang tak sampai tak tahu pergi ke mana ada. Tapi daripada catatan dia bagi tahu berapa tajuk kitab yang dia dah tulis. Nak boleh tertulis ni satu hadis dengan syarah dia ni. Dia mengaji dekat guru dia di Al-Azhar yang mengajar ni. Dia mengaji ni khatam 2 kali baru start tulis. Itu disiplin ilmu. Tidak ada cara ekspres untuk menguasai ilmu. Kalau kita ekspres bermakna ada something wrong somewhere. Bila kita pergi bercakap, kita bohong orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata apa? Jikalau tidak terjatuh dalam salah sekalipun, hampir salah. Dia kata. Dengar bercakap okey, dengar ayat Quran dengan hadis semua masuk. Macam tak salah. Ada salah dia. Kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dan selalu mau menyimpang kepada tersalah. Syekh Idris Al-Marbawi kata apa? Bila nak cepat ni, dia lebih banyak kepada nak buat salah. Begitu. Bersalahan, dia kata satu orang yang berlambat-lambat, slow and steady, cermat, selalunya selamat dan sempurna. Berbeza dengan orang yang okey, yang steady ni, mesti cantik kerja dia. Itulah sebab dipuji oleh syarak sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi SAW, umpama yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abdullah bin Sarjis Al-Muzani anna Nabi SAW qal as-samtul hasan wa tu'adah wal iqtisad juz'un min 24 juz'an min an-nubuwah. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Sarjis Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kelakuan dan perbuatan yang elok dan berlambat-lambat di dalam nak buat satu-satu kerja itu dan cermat itu adalah satu juzuk daripada 24 juzuk daripada perangai Nabi. Dia kata Nabi jenis macam tu, dia slow and steady. Dia buat satu-satu kerja dia kemas. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan katanya lagi bermula hadis itu hasan lagi gharib.
Perjalanan yang elok dan kelakuan elok itu bagaimana? Kata dia telah tersebut dalam hadis tadi akan perjalanan yang elok itu adalah satu tabiat daripada tabiat Nabi, dia kata. Buat kerja elok itu tabiat Nabi. Maka tabiat Nabi SAW yang elok itu ialah berperangai dan ada berjalan di dalam pergaulan manusia dan berlaku di dalam hal ahwal kehidupan dunia dengan elok dan dengan maneh sekaliannya. Bila kita buat satu-satu benda tu teliti, dia jadi maneh. Dia jadi cantik. Dia jadi kurang. Kita meminimumkan kesilapan. Itu bagus dia. Iaitu memperbuat barang yang terpuji dan menjauhkan barang yang dikeji. Diperbuat dengan lambat laun dan tidak gopoh. Apabila telah dimulai buat sesuatu kerja, kemudian terus disempurnakan dengan elok. Itu yang kata at-ta'anni. Bila kita start buat satu benda, kita akan buat sampai siap. Ada sahabat saya nak mengajar masjid. Dia kata dia sudah kena satu sindrom, kawan ni. Dia sudah kena satu sindrom. Dia baca kitab apa pun tak sedap, dia kata. Bukan orang kata tak sedap, dia kata tak sedap kitab tu. Mengajar seminggu 4 kali, 4 kitab dia baca. Minggu ni dia pegang Bahrul Mazi, baca. Dia sendiri kata tak syok. Anak murid tanya dah, ustaz pakai apa? Bahrul Mazi jilid berapa? Jilid 14. Okey, dia pergi cari main minggu depan, pakat bawa jilid 14, dia bawa main Riyadhus Salihin pula dah. Dia bawa main Riyadhus Salihin pula. Dia kata ustaz, itu bukan kitab lain. Dia kata kitab tu tak apa syok, kita pakai ni pula. Tak apalah, anak murid kata kitab apa ustaz? Riyadhus Salihin. Pakat tulis Riyadhus Salihin, pergi cari di kedai pula. Minggu depan pakat bawa Riyadhus Salihin main dia bawa Sahih Bukhari pula dah nak baca. La ilaha illallah. Dia kata ustaz betul-betul nak baca kitab mana ni? Anak murid tanya, ustaz betul-betul nak baca kitab mana? Nak baca Bahrul Mazi ke? Nak baca Riyadhus Salihin ke? Nak baca Sahih Bukhari ke? Nanti lu. Dia kata saya tak dapat hal sedap ni. Tak boleh tuan-tuan. Syekh Idris Al-Marbawi kata apa? Kita pegang satu tu, hak tu kita baca pergi habis. Itu cara buat kerja. Itu disiplin nama dia. Sebelum nak buat keputusan kata nak baca kitab tu, kita menerah dulu. Baca dulu agak okey, abang kita akan baca kitab ni. Jangan minggu ni hak ni, minggu depan hak lain, lagi sekali hak lain. Pasal apa? Pasal tak sedap semua kitab ni. Kitab tak sedap ke hang tak sedap? Nampak tuan? Tak boleh macam tu. Orang Melayu kata apa? Genggam bara api biar sampai jadi abu. Itu cerita dia. Kita kata kita nak buat yang tu, sampai siap kita buat. Jangan orang kenal kita ni jenis Syekh halfway. Dia panggil Syekh halfway. Buat apa pun sekerak jalan. Tak ada satu benda yang dia buat siap sampai habis. Tak mahu lagu tu. Ini tajuk yang dikatakan at-ta'anni. Kita buat kerja ni biar slow and steady. Tapi dia kata apa? Biarlah kerja itu sempurna dengan elok sehingga ke akhirnya. Mau macam tu. Demikianlah jua perangai yang tersebut itu dan perjalanan bagi orang-orang yang salihin. Begitu keadaannya. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk berlambat-lambat dan tidak gopoh. Itu yang disuruh oleh syarak. Lepas ni dia akan main dekat kita hadis cerita tentang apa? Tentu pernah dengar cerita sahabat Nabi. Satunya nama Abu Darda, yang satunya nama Salman Al-Farisi. Entah pernah dengar nama? Dua-dua nama besar. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Satu hari Salman Al-Farisi pergi ziarah Abu Darda. Pasal mereka ni tuan-tuan, mereka ni dua-dua ni dia kata akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman wa Abu Darda. Nabi telah menjadikan Salman dengan Abu Darda ini jadi saudara. Nabi mensaudarakan Salman dan Abu Darda. Satu hari Salman mai ziarah Abu Darda. Bila mai di rumah Abu Darda, first yang dia tengok di rumah Abu Darda ni apa? Abu Darda tak ada di rumah. Dia tengok bini Abu Darda ni, yang kata Ummu Darda ni, nampak dia ni pun dah berseredak.
Salman mai di rumah Abu Darda, tengok bini Abu Darda ni nampak nak jadi sadak. Tengok, awak hang jadi lagu ni. Salman tanya kepada isteri Abu Darda, dia kata, "Ma sya'nuk?" Apa hal ni hang ni? Dulu last aku tengok hang ni satu primadona. Hari ni awak jadi macam buah nona. Apa sudah jadi dengan hang? Ma sya'nuk? Apa hal dengan hang ni? Apa jawab isteri Abu Darda ni? Abu Darda tak ada rumah. Apa jawab dia? Bulan depan. Bulan depan insya-Allah, kalau tak ada arai apa. Kita nak tengok apa sudah jadi kepada rumah tangga Abu Darda ni. Apa sudah jadi dekat dia sampai bini pun tinggal seredak. Kan? Kita nak tengok. Dan tajuk itu berkaitan dengan bacaan kita pada kuliah yang akan datang. Pasal apa sebut yang akan datang? Pasal kita tak tahu ada tak ada kuliah bulan depan. Saya abang dalam Masjid Sultanah itu, kalau mereka bubar parlimen, kuliah pun bubar habis. Kan? Bubar habis, pasal apa? Kita pun nak dengar juga pilihan raya ni. Nak dengar, pilihan raya kali ni penting tuan-tuan. Pilihan raya kali ni sangat penting. Selalu pun penting, tapi ini sangat penting. So kita nak dengar parti cap buat toyo nak kata apa, parti cap sos cili nak kata apa. Kita nak dengar. Sebelum nak buat keputusan, nak pilih hak mana yang lebih, saya kata di Masjid Sultanah, yang lebih dekat dengan keredaan Allah. Dia nak cakap tentang ekonomi ke, tentang sosial ke, tentang pendidikan ke, tentang apa dia cakap. Kita nak dengar satu, dari segi Islam nak duduk di mana. Dan dengar yang tu nak dengar satu ya, Islam nak buh tang mana. Nak dengar yang tu. Dengan hak kita duduk mengaji, kita pasang balik Bismillahirrahmanirrahim, bangga. Kan? Jadi kalau kuliah buat ni macam ni, duduk berhenti 9.30, tuan-tuan pun duduk tengok jam. Mereka start dah apa sana. Ana pun nak pergi dengar juga kan. Jadi yang ni pun berasa lagu nak tahu juga Abu Darda dengan bini dia ni apa cerita. Sana pun duduk jalan. Jadi tak usah buat kuliah kita pergi sana dengar. Panjang umur, Allah bagi kita sihat tubuh badan, kita sambung kuliah selepas daripada selesai pilihan raya. Kalau berlaku pilihan raya dalam masa terdekat, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.